Shalom kawan-kawan semua. Mengapa remaja hari ini lebih percaya TikTok daripada ibu bapa mereka sendiri? Pernahkah anda terfikir mengapa cara hidup kita hari ini sangat berbeza berbanding 10 tahun yang lalu? Soalan ini mencerminkan perubahan sebenar yang sedang berlaku di era masa kini. Generasi muda hari ini lebih banyak berinteraksi dengan dunia digital daripada ibu bapa, guru ataupun gereja. Ini menjadikan topik perubahan sosial terasa dekat, relevan dan sangat penting untuk dibahas. Awas, aku bergerak tanpa henti dan aku akan maju terus ke hadapan. Apakah engkau mengenal aku? Di manakah engkau meletakkan aku? Dan bagaimanakah engkau menggunakan aku? Aku, pada tahap kedewasaan remaja, lebih dipilih untuk bersama teman-teman berbanding untuk bersama keluarga. Aku adalah masa yang menentukan kehidupan kedewasaan sosialmu. Menurut buku The Space Between karya Dr. Walt Muller, menyatakan satu perbatasan waktu antara ibu bapa dan anak-anak. Meredith merupakan anak sulung yang berumur 14 tahun, telah pulang dari menyertai kem musim panas selama 1 bulan. Dengan penuh ketidaksabaran, ibu bapa Meredith menunggu kepulangannya dengan harapan untuk mendengarkan pengalamannya sepanjang kem. Namun, harapan mereka menghilang kerana Meredith lebih memilih waktu kepulangannya hanya untuk teman-teman tetapi bukan untuk keluarga. Hanya setelah beberapa jam kepulangannya, Meredith tanpa pengetahuan ibu bapa lalu meninggalkan rumah dan pergi menemui teman-temannya. Tentu menyakitkan bagi ibu bapa apabila anak-anak lebih memilih waktu untuk bersama teman-teman berbanding bersama keluarga. Apakah itu penolakan? Bukan. Itu bukanlah penolakan melainkan pembinaan, iaitu untuk membina persahabatan dan hubungan sosial dalam kalangan remaja yang sedang menuju menjadi kedewasaan. Sekiranya itu penolakan, maka penolakan itu dapat dihilangkan apabila ibu bapa berurusan dengan anak-anak mereka. Dalam satu kajian yang dijalankan oleh Horato Alger Institute, mendapati bahawa remaja menyatakan keinginan untuk menghabiskan lebih banyak masa bersama dengan keluarga mereka. Maka, ibu bapa harus membuktikan peranan yang berharga terhadap anak-anak dengan menghabiskan waktu bersama dengan mereka dalam pelbagai aktiviti. Oleh yang demikian, terdapat beberapa langkah yang dapat dititik beratkan dalam hal ini. Yang pertama, ibu bapa harus luangkan masa dengan anak-anak mereka kerana sekiranya ibu bapa gagal untuk melayani masa dengan anak-anak, maka anak-anak akan memenuhi keperluan dalam kumpulan rakan sebaya. Ingat, jika ibu bapa sering tidak hadir atau terlalu sibuk, maka ibu bapa akan kehilangan pengaruh positif mereka terhadap anak-anak mereka. Kedua, ibu bapa juga harus peka terhadap sifat yang kadang-kadang melampaui tekanan yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Sepertinya anak-anak merasakan tekanan berbeza untuk generasi baru hari ini kerana faktor pelbagai perubahan budaya dan sosial. Anak-anak remaja pada masa kini merasa takut untuk ditolak daripada kumpulan mereka, sehinggakan mereka mahu menjadi individu yang melakukan apa yang teman-teman mereka lakukan. Ketiga, biarkan anak-anak tahu bahawa mereka tetap disayangi, walau apapun yang berlaku. Anak-anak perlu tahu bahawa mereka senantiasa disayangi dan diterima di rumah. Ibu bapa perlu menyediakan suasana rumah yang selamat dan menjadi tempat perlindungan daripada tekanan dunia rakan sebaya.
Kajian secara konsisten menunjukkan bahawa semakin baik hubungan antara anak-anak dengan ibu bapa mereka, semakin tinggi harga diri anak-anak tersebut. Penyelidikan ini menunjukkan bahawa penglibatan dan hubungan rapat ibu bapa dengan anak-anak memberi pengaruh yang paling kuat serta berupaya melindungi anak-anak. Ketahanan terhadap tekanan rakan sebaya negatif dan keupayaan untuk membuat keputusan yang baik dibina ke dalam anak-anak melalui hubungan yang kukuh dengan ibu bapa mereka. Keempat, ibu bapa jangan lupa kepentingan anda. Jangan lupakan bahawa anda tetap penting dalam kehidupan anak-anak anda. Walaupun mereka mungkin berkata, saya boleh melakukannya sendiri. Jangan sekali-kali menganggap keinginan mereka untuk berdikari sebagai satu penghinaan atau tanda penolakan terhadap anda. Sebaliknya, ibu bapa perlu bersedia dan memahami bahawa ini adalah sebahagian daripada proses pertumbuhan mereka. Sediakan satu ruang yang selamat antara ibu bapa dan anak-anak. Ruang di mana mereka merasa bebas untuk mendapatkan bantuan dan nasihat. Dengan cara ini, anda akan terus menjadi sebahagian penting dalam perjalanan kehidupan mereka. Begitulah tadi beberapa langkah yang telah dinyatakan dalam perubahan sosial anak-anak yang perlu dititik beratkan oleh ibu bapa. Saudara dan saudari, para ibu bapa dan juga anak-anak muda, dalam dunia yang penuh cabaran ini, tekanan daripada rakan sebaya bukanlah sesuatu yang boleh dielakkan. Namun, kita perlu ingat, ini bukan sekadar cabaran sosial. Ini adalah pertempuran rohani yang berlaku dalam hati dan minda setiap remaja. Anak-anak kita bergelut setiap hari dengan pilihan untuk mengikut jalan dunia yang luas dan mudah atau memilih jalan Tuhan yang sempit namun membawa kepada kehidupan. Sebagai ibu bapa dan pemimpin rohani, kita tidak sempurna. Anak-anak kita pun begitu. Mereka akan jatuh, mereka akan memilih jalan yang salah. Namun itu bukan pengakhiran cerita mereka. Tugas kita bukan untuk mengawal setiap langkah mereka, tetapi untuk menjadi tempat yang selamat. Tempat mereka boleh kembali bila mereka tersesat. Dan di atas segalanya, kita tunjukkan mereka kepada Yesus. Yesus satu-satunya jalan keluar daripada kekeliruan dan dosa. Seperti yang ditulis dalam Roma 7 ayat 25. Saya berterima kasih kepada Tuhan kerana ada jalan keluar melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, jangan putus asa, jangan berhenti mengasihi, dan jangan berhenti berdoa kerana selama ada Yesus, selalu ada harapan. Haleluya.